Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masuk kepada tajuk pengurusan keuangan. Okay, dalam tajuk ni dicampur tingkatan 3 dengan tingkatan 4 ya. Kita tengok dulu bahagian C, soalan nombor 1. Soalan dia, Puan Maisarah ingin membeli sebuah kereta yang berharga RM92,000 dan dia telah menjelaskan 8% wang pendahuluan daripada harga kereta. Bank telah meluluskan pinjaman dengan kadar faedah 2.65% setahun untuk 9 tahun. Hitung jumlah ansuran bulanan dalam ringgit terdekat oleh Puan Maisarah. Inilah tajuk tingkatan 3. Jadi sebenarnya dia mau apa ni? Dia mau jumlah ansuran bulanan, itu maksudnya dia mau jumlah bayaran balik. Jadi kalau jumlah bayaran balik, mula-mula kamu kena cari dulu. Dia sudah kereta dia harga dia RM92,000. Okey, harga kereta dia RM92,000. Lepas tu dia sudah bayar wang pendahuluan 8%. Ini ialah wang yang dia sudah bayar, RM7360. Ini yang dia sudah bayar. Okey, sudah settlekan 7360. Jadi berapa lagi baki yang tinggal? RM92,000 tolak dengan RM7360. So bakinya tinggal RM84,640. Okay, so dia bagi faedah. Jadi kita cari dulu faedah dia. Faedah. Sebab untuk cari jumlah bayaran balik, kita kena cari faedah. Faedah ada rumus diberi ya. Tengok di kertas soalan kamu tu, dia akan bagi rumus di bahagian depan tu. Faedah I sama dengan PRT, di mana P ialah principal, R ialah rate itu kadar faedah, kadar. T ialah tahun, masalah time ataupun masa T itu ya. Jadi kita tahu dia punya principal dia tadi ialah, sebab dia sudah bayar deposit, jadi principal kita ambil ini, baki dia 84,640 darab dengan rate faedah. Berapa faedah dia? 2.65%. Okey, lepas tu darab dengan berapa tahun? 9 tahun. Okey, semua dia dah bagi dalam 9 tahun. Ini kadar dia. Ini R, ini T. Okey. Jadi kita akan dapat kadar faedah dia ialah RM RM20,186.64 Okey. Lepas tu kita carilah jumlah bayaran balik. Cikgu tunjuk satu-satu ya supaya kamu faham. Okey, jumlah bayaran balik pun ada diberi rumus dia. Okey, rumus dia ialah A sama dengan P tambah PRT. Okey. P ialah principal tadi, 84,640 tambah dengan PRT kita dah kira 20186.64. Kita akan dapat RM 104,826.64 Ini jumlah bayaran balik selama 9 tahun. Jadi soalan dia nak ansuran bulanan. Jadi ansuran bulanan maksudnya jumlah bayaran balik yang selama 9 tahun itu. Dia nak jumlah ansuran bulanan, maksudnya RM 104,826.64 tu bahagikan dengan 9 darab 12. Kenapa? 9 tahun kan, darab dengan 12. Setahun kan sama dengan 12 bulan. Kita darab lah. Jadi kita akan dapat berapa? Ambil kalkulator, kamu kira, kamu akan dapat RM 970.62. Okay, biasanya bayaran bulanan dia akan undarkan, akan jadi RM971 sebulan selama 9 tahun. B. Untuk menguruskan wangnya dengan berkesan, Puan Maisarah telah menyediakan pelan kewangan seperti di bawah. Okay, dia dah sediakan pelan kewangan dia. Gaji dia RM3,500, sewa RM700, komisen RM400, ansuran rumah RM700, ansuran kereta daripada A tadi RM971. Okey, kita dah kira.
Utiliti rumah 300, petrol, barangan dapur dan pemberian kepada ibu bapa. Di samping itu Puan Maisarah menyimpan 10% daripada jumlah pendapatan bulanan. Maksudnya dia soalan dia mau cari hitung pendapatan aktif. Pendapatan aktif dia ialah gaji lah. Kalau bukan aktif tu maksudnya adalah gaji. 3,500 aktif, gaji dengan komisen. Itu ialah pendapatan aktif. Jadi pendapatan aktif ialah 3,500 tambah dengan 400 kan. So akan dapat RM 3,000. Okey, pendapatan pasif ialah sewa 700. Okey. So ditanya lagi C ialah perbelanjaan tetap. C. Okey. Perbelanjaan tetap. Ini sudah. Perbelanjaan tetap ialah yang bayarlah yang angsuran bulan-bulan tu. Angsuran rumah dengan angsuran kereta. RM 700 tambah dengan RM 971, kita akan dapat RM 1,671. Itu ialah perbelanjaan tetap. Lepas tu perbelanjaan tidak tetap. Okey, perbelanjaan tidak tetap ialah ansuran utiliti rumah 300 tambah dengan petrol 280 tambah dengan barangan dapur tambah dengan pemberian kepada ibu bapa. Kita dapat RM 1,630. Okey. Berbalik kepada yang tadi ni, jumlah simpanan dia ialah sebenarnya 4,600. 4,600. Darab dengan 10/100, kita akan dapat 460. Itu ialah simpanan dia. Tadi ada ralat sikit ya, sorry. 4,600 daripada mana? Daripada jumlah simpanan. Bukannya kita ambil gaji dia, kita ambil semua jumlah pendapatan. Baru kita darab dengan 10/100, baru dapatlah jumlah pendapatan bulanan dia. Okey. Apa gunanya ni? Okey, tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2, adakah Puan Maisarah bijak membelanjakan wangnya? Jelaskan jawapan anda melalui pengiraan. Okey, nak tahu dia bijak ke tidak? Kita tengok, kita buat jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. So kita tahu pendapatan dia ialah 4,600 tolak dengan dia punya perbelanjaan. Tadi kita dah kira dia punya pendapatan aktif dia ialah perbelanjaan tetap dia ialah 1,671 tolak dengan perbelanjaan tidak tetap dia ialah 1,630 tolak dengan simpanan 460. Okey, kita gunanya simpanan tadi 460. Jadi semuanya kita akan dapat RM 839. Jadi boleh tengok ini ialah aliran tunai positif. So bila aliran tunai positif, maksudnya Puan Maisarah ini bijak. Ialah Puan Maisarah bijak membelanjakan wangnya. Bijak membelanjakan wangnya. Okey. Soalan seterusnya nombor 3. Puan Maisarah ingin menyimpan RM35,000 dalam masa 5 tahun dari sekarang sebagai wang pendahuluan membeli rumah kedua. Nak beli rumah kedua, dia berhajatlah nak simpan lebih lagi. Hitung simpanan bulanan tambahan yang diperlukan. Berikan jawapan anda pada RM yang hampir. Okay. So dia mau berapa lagi dia kena tambah. Jadi kita tengok melalui pendapatan dia tadi 4,600. Okay. Melalui pendapatan daripada 4,600, dia simpan 10% kan. Darab dengan berapa dia nak simpan 5 tahun. 5 darab 12 lah. Okay.
sama dengan, dah kira dapat 27,600. Ini yang sekarang. Ini simpanan dia sekarang dalam masa 5 tahun. Tapi dia mau mentingkatkan lagi, dia nak simpan 35,000. Jadi 35,000 tolak dengan 27,600 bahagi dengan 60 bulan. So dia akan dapat 123.33. Maksudnya pada RM yang hampir, maksudnya dia kena tambah lagi RM RM124 untuk jadikan simpanan bulanan dia. Untuk jadikan simpanan dia ialah 35,000. Soalan yang kedua. Zaidi mendeposit RM10,000 dalam akaun simpanannya di sebuah bank dengan kadar faedah 5% untuk tempoh 2 tahun. Faedah yang dikompon ialah 3 bulan sekali. Ini pun tajuk tingkatan 3 ni. Okey, 3 bulan sekali maksudnya hitung nilai matang yang diperoleh oleh Zaidi. Okey, nilai matang ni pun ada rumus dia dan kamu boleh rujuk rumus dia di depan. Biasa kalau ada soalan SPM tu, soalan exam dia akan bagi rumus kan. Tengok di situ. Dia itu ialah nilai matang. Dia akan tulis MV sama dengan P 1 tambah R per N T, di mana P ialah prinsipal, R ialah kadar, N ialah bilangan kali di compound dalam setahun. Okey, bilangan kali di compound dalam setahun. Okey, jadi nak hitung nilai matang Zaidi oleh Zaidi ni, kita tahu prinsipal dia ialah 10,000. Itu P. Rate ialah 5%. P 10,000. R kadar faedah 5%. Boleh tukar kepada 0.05. Lepas tu N. N ialah bilangan kali di compound. Bilangan kali di compound, dia beritahu faedah di compound 3 bulan sekali. Kalau 3 bulan sekali, maksudnya setahun berapa kali kena compound? 4 kali lah. 3, 6, 9, 12. 4 kali. So, 4 kali. T ialah tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Jadi kamu boleh masukkanlah dalam nilai matang tu sama dengan P 10,000 dalam kurungan 1 tambah kadar faedah R faedah bahagi dengan berapa kali kena compound. Lepas tu NT 42. Okay, ambil kalkulator kamu kira ya. So kamu akan dapat nilai matang ialah RM 11044.86. Itu nilai matang dia. Dan yang kedua, dengan kadar faedah dan tempoh yang sama, okey. Kadar faedah dan tempoh yang sama, hitung jumlah wang yang RM terdekat yang perlu ditambah supaya nilai matangnya ialah RM19,328.51. Maksudnya dia kena sekarang ni yang berubah ialah prinsipal. Yang lain sama saja. Okey, prinsipal yang berubah maksudnya berapa yang dia kena deposit dia. Jadi kita tengok cara kita nak kira, kita gunakan rumus yang sama. P tak tahu berapa. Yang kita nak cari dalam kurungan 1 tambah 0.05 4. Sebab dia kata sama kan. Kadar faedah tahun semua sama. Tapi yang berubah ialah nilai matang dia itu RM19,328.51. So macam mana nak cari prinsipal? Okey, ini darab. Maksudnya kamu pindahkanlah semua terpergi sebelah. 19,328.51 bahagikan dengan 1 tambah 0.05 per 4. Sini 8. Jadi ini kena guna kalkulator lah. Ambil kalkulator, kamu tekan. Kamu akan dapat prinsipal RM 17,500. So, berapa yang dia kena tambah? Daripada nilai asal dia 10,000. Asal dia 10,000 kan? Prinsipal asal. Tolak dengan 17,500. Tolak dengan 10,000. So, dia kena tambah lagi 7,500.
Zaidi bekerja sebagai eksekutif keuangan. Ini dah masuk tingkatan 4 punya pengurusan keuangan. Dia bekerja sebagai eksekutif keuangan di sebuah institusi keuangan dengan gaji bersih 4,800. Dia merancang bercuti bersama keluarganya ke Pulau Langkawi dalam masa 5 bulan. Dia perlu mengumpul RM3,200 untuk membiayai kos percutian tersebut. Dia menyimpan 10% daripada gaji bulanannya dan 200 sebagai dana kecemasan. Tiada di bawah ialah maklumat berkaitan perbelanjaan Zaidi. Ini ialah perbelanjaan. Perbelanjaan terbahagi kepada dua ya. Tetap dengan tidak tetap. Jadi disuruh satu, lengkapkan pelan kewangan Zaidi di ruang jawapan. Dia sudah bagi ruang jawapan di sini. Disuruh lengkapkan. Okey. Jadi kita tahu pendapatan aktif tu ialah gaji. Okey. Pendapatan aktif ialah gaji bersih. Gaji bersih dia ialah 4,800. Okey. Gaji bersih. Lepas tu dia ada simpanan lagi 10% daripada gaji bulanan dia. Simpanan 10% daripada gaji, maksudnya dia simpan 480 kan. Lepas tu dia ada dana kecemasan. Dana kecemasan dia 200. Jadi berapakah baki pendapatan dia? Jumlah pendapatan dia 4,800. Jadi itu gaji bersih kan. Jadi jumlah pendapatan dia, gaji bersih tolak dengan simpanan dia ni, dia akan dapat RM4,120. Lepas tu kita isi lagi perbelanjaan dia. Perbelanjaan tetap dia ialah cuma ada perbelanjaan tetap ialah ini satu je, angsuran rumah. Yang lain tu semua ialah perbelanjaan tidak tetap. Okey, jadi kita ada punya tetap dia ialah angsuran rumah 1,400. Jadi yang lain-lain tu adalah perbelanjaan tidak tetap, iaitu bayaran tol 120, pendidikan anak-anak 250, utiliti rumah 100, barangan dapur 500, belanja petrol 200 dan beri kepada ibu bapa. Pemberian kepada ibu bapa 450. Jadi kita ada perbelanjaan tetap dia ialah 1,400. Perbelanjaan tidak tetap dia ialah 1,620. Kamu tambah semua ni 1,620. Jadi pendapatan lebihan ataupun defisit, maksudnya pendapatan lebihan adalah baki pendapatan ni 4,120 ni kamu tolak dengan 1,400 tolak dengan 1,620, kamu akan dapat 1,100. Aliran tunai positif. Dan seterusnya, yang kedua, lengkapkan matlamat kewangan Zaidi mengikut pendekatan SMART. Okey, kita tahu SMART. SMART tu apa? SMART. Okey, apa SMART? SMART. S, spesifik. S, spesifik, khusus. M ialah measurable, boleh diukur. A ialah attainable, boleh dicapai. R ialah realistic. Realistic maksudnya boleh jadi kenyataan lah. Lihat balik pada soalan tadi. Adakah Encik Zaidi ni dia gunakan pendekatan SMART khusus? Adakah khusus dia? Khusus dia kata dia nak bercuti ke mana? Bercuti ke Pulau Langkawi bersama keluarga. Okey, dari mana dapat ni? Daripada soalan ya. Kamu tengok soalan dia. Okey, lepas tu M ialah measurable. Boleh diukur atau tidak?
Boleh kan, sebab dia kena kumpul RM3,200. Itu ialah kos percutian. Kos percutian RM3,200. Lepas tu adakah boleh dicapai? Tengoklah, ada simpanan dia 480. Darab dengan 5 bulan. Sebab dalam tempoh 5 bulan kan. Jadi dapat RM2,400. Okay. Lepas tu boleh jadi kenyataan atau tidak, RM480 ialah 10% daripada pendapatannya. Okey. Tengoklah. T ada tempoh masa 5 bulan. Okey, ini dia punya pelan. Okey, pelan dia dah siap. Jadi, bolehkah dia capai matlamat dia? Soalan yang ketiga. Bolehkah Zaidi mencapai matlamat kewangan itu? Beri justifikasi anda. Bila kamu tengok matlamat ini, kamu rasa dia dapat ke capai matlamat ini? Nak tengoklah kat sini. Dia punya kos percutian 3,200. Tapi dia punya simpanan dia cuma 2,400 dalam masa 5 bulan. Jadi 480 darab dengan 5, kita dapat 2,400. 2,400 ni kurang daripada 3,500. Kurang daripada 1,200. Kurang daripada kos dia. Jadi dia mencapai atau tidak? Tidak dapatlah. Tidak dapat dicapai. Jadi macam mana nak supaya dia dapat capai? Maksudnya dia kena tambah lagi lah yang ini kan. Dia kena tambah tempoh masa lah untuk dia pergi bercuti. Mungkin baru dia dapat capai dia punya matlamat. Okay, itu sahaja.